apabila kita beri tugasan kepada diri kita, okey, begitu kita akan cuba sedaya upaya. Begitu juga tadi apabila kita bercakap tentang COVID-19 ya, Huzal dia boleh tugaskan kepada di Huzal tengok kamera dan jangan tengok skrip. Okey. Baik, kemudian daripada Zila tadi dia ada captured daripada TikTok dia lah, iaitu lebih kepada surat pembaca, dan kalau biasa buat TikTok ini dan biasa bercakap, mungkin pengalaman itu dapat dimanfaatkan. Dan saya fikir Zila telah memanfaatkan pengalaman tersebutlah, iaitu melalui komplain daripada surat pembaca. Itu pun memerlukan orang kata pengucapan awam yang bagus. Okey, tahniahlah Zila, bolehlah bercakap tu. Okey, kemudian isu pandemik yang dibawa Gibson tadi pada saya, okey, dijalinkan dengan kerja lapangan oleh Hafiz, Aaron Abbas dan Cik Rosli tadi, melalui simulasi hidup sanitasi, dan ini menghidupkan video tersebutlah. Okey, kadang-kadang bila buat begitu kita pun jadi gelak juga. Okey, sekurang-kurangnya kata orang simulasi tersebut dia berjaya menambat hati audien itu sendiri. Dan diakhiri dengan tadi daripada Encik Abdullah dan Jacqueline, okey, dengan sajak dan pantunnya. Dan diakhiri yang last sekali Nurmah Zain. Nurmah Zain dia mempersembahkan pantun. Okey. Ini satu contoh yang bagus, Nurmah Zain ni yang jarang orang lain buat, iaitu dari segi bahasa badan, gesture dia. Okey. Apabila dia meletakkan fizikalnya jauh daripada kamera, maksudnya dia tak ada peluang untuk melihat skrip. Okey, dia sedaya upaya untuk melatih diri dia bercakap, okey, tanpa skrip. Dan kalau kita lihat tadi apabila Nurmah Zain bercakap tadi, dia melantunkan irama sajak ataupun irama pantun tadi, kalau kita lihat gesture badan dia pandang di situ, tangan dia, okey, itu dia membantu dalam pengucapan awam. Itu yang pengucapan awam yang sebenarnya, kalau boleh kita buat begitu, ya. Okey, apapun daripada adik-adik kumpulan yang di merata-rata tempat, tapi berjaya disatukan melalui persembahan yang menarik, okey. Dan ambil perhatian juga dengan apa yang dikatakan oleh Encik Bidari tadi. Okey, Encik Bidari ni bila beri dia banyak tips. Tadi tips cara nak pengucapan awam, ni tips pakai video tersebut. Jadi boleh ambil iktibar daripada itulah. Dan yang paling penting yang daripada Encik Bidari tadi, yang apa yang saya lihat di situ, Encik Bidari dia bercakap tentang pemikiran reflektif, iaitu kita membuat refleksi. Sebenarnya kalau kita sentiasa membuat refleksi, katakan tuan-puan dah 3 jam ataupun hampir 4 jam bersama-sama di sini, kalau kita teliti betul-betul, kita catat betul-betul, okey, kita akan dapat pelajaran baru. Okey, malah saya sendiri pun banyak pelajaran baru. Kalau kita perhatikan puan pengarah pun, observation saya lah, puan pengarah ini jenis orang catat. Okey, setiap inci perkataan yang keluar daripada tuan-puan itu, dia akan catat. Dan ini merupakan salah satu daripada proses refleksi yang bagus, iaitu gerakan tangan itu, dia mengoperasikan minda kita mula bergerak. Okey, dia hidup ini, kita untuk mengelak daripada nyanyuk ini tuan-puan, dia kena, otak kita kena berfikir. Dan cara kita mengalakkan berfikir adalah pemikiran reflektif. Dan apabila ada orang buat bentang ini, kita tengok, kita buat observation, kita buat penilaian, kita tambah baik, kita belajar daripada sesuatu itu, seperti mana yang dinyatakan oleh Encik Bidari itu tadi. Saya fikir kita akan lebih maju dan lebih segar, okay, dari masa ke masa. Okay? Itu komen saya untuk kumpulan ini. Kembali kepada Encik Ahmad Shah. Silakan. Okay, saya serahkan kepada Encik Wegna. Oh, tukar-tukar. Okey. Ya. Okey. Terima kasih. Encik Ahmad Shah
Okey, terima kasih juga untuk Encik Muhaimia. Sebab dari hotel Macam, tu dia kumpulan dia internet dia tak ditunggu-tunggu. bagus ah. Riverside Majestic tu. Oh, ya. Dia hilang-hilang. Mat Syah. Sebab dari hotel Riverside Majestic tu dia punya internet access very poor. Sebab tu kita tak dapat dengar Wagner tu. Oh, I see. Okey. Okey. Kita teruskan saja. Kita teruskan kumpulan seterusnya. Ya. Okey, boleh teruskan. Malaysia pada 1 Oktober mencatatkan sebanyak 11,889 kes positif baharu COVID-19, kata Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Bersyukurlah, mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, dan kebahagiaan akan datang kepadamu. Rezeki itu ujian. Dimewahkan bukan bererti dimuliakan. Disepikan bukan bererti dihinakan. Dua kunci yang meluluskan kita adalah syukur dan sabar. Sabarlah, seberat apapun masalah yang kamu hadapi saat ini. Percayalah bahawa semua itu tak pernah melebihi batas kemampuanmu. Ya Allah, jagalah hati ini untuk reda dan berharap kepada sesuatu yang tidak Engkau tuliskan untukku. Datang di sini untuk berjuang dan bertahan, bukan untuk menyerah dan pergi. Kehidupan adalah milik yang hidup, dan yang hidup harus siap untuk perubahan. Masalah tiada hidup tanpa masalah. Jika tabah yang kau bina, semua masalah akan menjadi indah. Jika keluh yang engkau natap, sengsara masalah akan Ubat hati, ikhlaskan, maafkan, dan jalani hidupmu dengan semestinya. Kuatlah. Hidup ini memang begini. Jatuh, bangunlah. Jatuh, bangkitlah. Di hujung terowong yang gelap, pasti ada titik cahaya. Jika sudah waktunya hujan akan turun, jika sudah waktunya bunga akan mekar, jika sudah waktunya doa-doa akan dikabulkan. Teman, mulalah setiap hari dengan doa. Akhirlah setiap hari dengan doa.
joyful life. Okey, terima kasih persembahan kumpulan yang ke-6. Jadi kita kepada Ketua Fesi untuk sesi maklum balas. Okey. Okey, terima kasih moderator kita. Baik, mungkin Encik Bahar adakah di sini? Mungkin Encik Bahar kalau nak beri pandangan. Okey. Cik Nordin. Okey, kalau tak ada Cik Nordin, silakan. Ya, terima kasih Cik Mohibi. Untuk kumpulan 6 The Sixth Sense, memandangkan jarak durasi tu agak pendek sikit dari segi persembahan tu tadi. Dari segi isinya banyak unsur nasihat diselitkan dalam persembahan tu baik, ya. Bahasa yang digunakan juga sangat baik, ya. Cara penyampaian dengan intonasi suara yang baik, ekspresi wajah yang sesuai serta body language juga sesuai, ya. And then penyampaian juga mempunyai tahap keyakinan yang tinggi. Kreativiti juga ada di situ dan juga dengan kerjasama yang baik daripada semua ahli, ya. Syabas dan tahniah saya ucapkan. Itu saja yang dapat saya komen, ya. Terima kasih. Okey, baik. Okey, kita minta pandangan dari Encik Mazlan. Mungkin Encik Mazlan nak tambah? Terima kasih Cik Muhyiddin. Yang ini saya lihat mempunyai kreativiti sangat tinggi, okey. Dia punya persembahan pun lancar dan dia ada intro mukadimah perkembangan. Dia punya persembahan sangat teratur lah, macam ada storyboardnya. Memang kemas teratur lah. Saya ni kumpulan very good lah persembahan cukup baik dan cantik sekali, okey. Dengan dia punya puisi tu memang sangat-sangat teruja dan begitu mempunyai maksud yang amat mendalam dalam kita punya sanubari kita. It's very good puisi lah. Thank you very much. Okay. Okey, terima kasih atas maklum balas itu tadi. Okey, kumpulan yang ke-6. Kalau tengok kumpulan yang ke-6 ini dia 5 minit. 2 saat durasi dia. Kita beri masa 20 minit untuk menghasilkan persembahan. Jadi kalau 20 minit dan dihasilkan dalam 5 minit, mungkin konten dia tu mungkin boleh ditambah lagi lah. Apabila ramai ataupun banyak penyertaan, durasi masa yang lebih itu mungkin skill kemahiran itu lebih dapat ditingkatkan. Okay? Ada tadi cuba bercakap untaian sajak, sebenarnya daripada untaian sajak itu dilarikan oleh seorang demi seorang sehingga tamat. Mungkin untaian sajak yang pendek 2-3 patah perkataan itu boleh dikatakan pengucapan awam, tetapi dia agak minimum lah. Mungkin pada masa akan datang boleh ditingkatkan. Apapun idea yang cuba dibawa itu ialah kata bijaksana daripada sajak yang dibacakan. Apabila kita bersajak ini, okay, sebab kumpulan ini lebih kepada sajak. Apabila kita bersajak ini, dia pentingkan penghayatan. Okay, penghayatan itu penting. Macam Puan Kurnia tadi. Okay, saya bila dia bercakap tu macam nak berselera cakap, tapi pendek pula. Okay, jadi kalau boleh penghayatan macam yang dibuat oleh Puan Kurnia itu boleh menjadi satu contoh. Okay, dan apabila kita bersajak ini pula, dia memerlukan gesture, dia perlukan bahasa badan dia tu untuk mengekspresikan diri kita. Kalau kita tengok tadi Puan Sebon tadi, saya sebenarnya tak kenal siapa ni. Betul Puan Sebon tadi kan? Okay, Puan Sebon tadi. Dia ada gesture, saya tengok dia bercakap, tangan dia buat begitu, buat begini, buat macam ini. Okey, maknanya didalami, okey, dengan gerak badan yang sesuai, menghantar mesej yang sesuai dengan penghayatan mimik muka yang ada
Jadi di situ akan menentukan tahap keberkesanan sesuatu ungkapan yang kita hendak lahirkan. Okey, apapun tahniah kepada kumpulan ini sebab dia memulakan dengan masalah. Sebenarnya inovasi mula masalah. Kalau kita buat penyelidikan pun dia memulakan penyataan masalah. Yang ini pun dia bawa masalah, dia mulakan dengan pengenalan tentang COVID-19 dan satu scene pendek yang dapat kita lihat selalu tonton itu, dan dia bawa kita menyelami masalah tersebut, akhirnya didalami melalui sajak yang dikemukakan. Jadi persembahan yang ada sedikit kelainan, okey, tapi boleh ditingkatkan lagi lah dari segi konten supaya kalau minum air itu kita dah sediakan air yang cukup, tapi dimasukkan sikit aja dalam gelas tu. Jadi nak minum tu rasa nak minum lagi, rasa macam nak lagi. Jadi kalau dapat konten itu sampai full dia punya gelas itu tadi, minum tu saya rasa dah melegakan lah. Okey, macam masih nak haus lagi. Okey, jadi konten tu mungkin boleh ditambah baik. Tahniah kepada kumpulan ini. Kembali kepada moderator kita, siapa ya? Wagner. Apa, saya sambung terus. Okey, Cik Ahmad Shah. Okey, silakan Cik Ahmad Shah. Okey, terima kasih Cik Muhaimi. Baik, kita ke sembahan yang terakhir bagi menutup bagi program Hari Apresiasi kita. Tanpa membuang masa, kita persilakan persembahan daripada kumpulan yang ke-7, 7-Eleven. Salam satu Malaysia. Sempena menyambut Hari Malaysia yang ke-58 pada tahun 2021. Saya dari kumpulan 7-Eleven, kami mempunyai adik tugas ramai 10 orang. Kami daripada berbagai etnik, ada yang akan memberi ucapan dalam etnik masing-masing seperti Bidayuh, Lanau, Jawa, Melayu, Iban. Kami akan buat ucapan sempena menyambut Hari Malaysia. Untuk itu, saya juga ingin menyatakan bahawa Hari Malaysia merupakan hari kebesaran sempena gabungan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Saya sebagai rakyat Malaysia berasal dari Sarawak, berbangsa Iban. Dengan kesempatan ini ingin mengucapkan juga Selamat Hari Malaysia menggunakan bahasa etnik Sarawak. Aku, Muna Anak Idin, asal dari Song, Sarawak. Bahagian Hafid, tak merik Selamat Hari Malaysia ngagai semua rakyat Malaysia, ngau semua rakyat Pak Sarawak. Kayu guru geranya mai menua. Oha. Assalamualaikum dan selamat pagi. Amat tinggi pokok kelapa, tumbuh di pantai dan di sana. Izinkan daku untuk menyapa. Selamat pagi sahabat semua. Saya Rohani binti Syakawi dari Kumpulan 7-Eleven ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia ke-2021. Dengan ini saya sertakan serangkap pantun. Malaysia prihatin tema rasmi untuk sahabat Hari Kebangsaan. Pemimpin negara kita sanjungi membentuk negara menuju wawasan. Sekian, terima kasih. Dengan ini saya sertakan kawan saya akan mengucapkan Hari Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sawal bin Ahmad, berasal dari Buka, Sarawak. Selamat Lau Malaysia 2021. Perlu ada kerjasama dan tolong-menolong antara satu sama lain. Malaysia prihatin, #kita jaga kita. Salam sejahtera. Saya Suryati, berasal dari Kampung Semerah. Salam Malaysia prihatin buat seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih Malaysia atas nikmat keamanan dan kebebasan yang telah kita kecapi selama ini. Selamat menyambut Hari Malaysia. Saya bangga menjadi anak Malaysia. #kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera, salam satu Malaysia. Saya Awang Saiful bin Awang Latif dari kumpulan 7-Eleven. Telah diperkenankan, diperbincangkan dan dipersetujui oleh ahli-ahli kumpulan kami pengucapan awam kami yang bertajuk Sambutan Hari Malaysia. Dengan ini saya mengucapkan Selamat Hari Malaysia ke-58 2021 kepada seluruh rakyat Malaysia, tidak kira bangsa dan agama, kaum dan adat. Sama-sama kita menyambut Hari Malaysia pada tahun ini. Malaysia prihatin. #kita jaga kita. Dengan ini terimalah serangkap pantun daripada saya untuk kumpulan saya dan seluruh rakyat Malaysia. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita berjumpa di Hari Malaysia lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera. Aku Rosma binti Haji Sidi, sekor kumpulan 7-Eleven. Ingin nak mengucap selamat Hari Malaysia kepada kabeh rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Selamat menyambut Hari Malaysia yang ke-58 tahun 2021. Semoga Malaysia terus maju, aman, makmur, damai dan sentiasa diberkati Allah. #Malaysia Prihatin. Dewe Joko Dewe. Hai semua, saya Hizrul Ahmad Tommy dari kumpulan 7-Eleven dan saya berbangsa Kedayu. Selamat Bandu Malaysia ke-5 Mei Suak 2020. Aku bangga menjadi rakyat Malaysia dan semoga tak sokong hidup dalam aman dan damai. #kita jaga kita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Norazizah binti Samsudin dari kumpulan 7-Eleven. Semarakkan semangat Malaysia Prihatin dalam usaha untuk melawan COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara. Malaysia Prihatin, #kita jaga kita. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Adi bin Bedo dari kumpulan 7-Eleven mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang sanggup berjuang dan berkorban untuk negara yang tercinta. Dengan itu saya ucapkan selamat Hari Malaysia ke-58 2021. Kita mampu melakukan jika kita bersatu hati. Dan saya akan berjuang maupun berkorban untuk negara yang saya sayangi. Di sini saya ingin menyampaikan pantun semangat untuk semua rakyat Malaysia. Kalau rubuh kota Melaka, papan di Jawa saya serahkan. Kalau sungguh bagai dikata, nyawa dan badan saya serahkan. Gunung Daik bercabang 3. Gunung Pandan jauh ke tengah. Budi yang baik dikenang juga. Hancur badan di kandung tanah. #Malaysia Prihatin. Pagi semua, saya Sadun bin Zulkifli dari kumpulan 7-Eleven ingin mengucapkan Selamat Hari Malaysia ke-58 tahun 2021. #Malaysia Prihatin. Semoga kita terus maju dan jaya bersama juga kita menjaga keamanan dan keharmonian kita semua. Akhir sekali, saya sudahi ucapan dengan serangkap pantun. Negara Malaysia sudah merdeka, terkenal megah di seluruh dunia. 16 September Hari Malaysia, bersatulah hati kita semua. Sekian. Selamat Hari Malaysia 2021. Malaysia Prihatin. #kita jaga kita. Okey, tanya terus kepada Ketua FESI. Okey, mungkin saya seorang sajalah untuk memendekkan, wakil kepada FESI-FESI yang lain. Okey, tahniah pada kumpulan ini. Kumpulan ini dari segi idea dia berbeza daripada yang lain.
Bila berbeza ini dia ada kelainan dia. Yang ramai bawa konsep COVID-19, idea COVID-19, tetapi yang ini dia bawa konsep ucapan selamat Hari Kemerdekaan. Macam ucapan selamat Hari Raya lah. Okay, kita ramai-ramai ucap, seorang ucap, itu pun pengucapan awam juga. Jadi dari segi keunikan idea itu saya lihat kumpulan ini dia bawa idea yang berbeza. Macam apabila kita cakap tentang perbezaan ini, kita tengok Apple, dia punya motto tu think different. Bila kita think different, kita akan cari macam mana kita nak menjelajah idea-idea yang lain daripada yang lain. Jadi inilah kumpulan ini tadi. Untayan-untayan ucapan itu tadi daripada siapa tadi, daripada Munah, Rohani, Syawal, Su, okay, Awang Saipul dan banyak lagi lah yang tak dapat saya sebutkan di sini. Akhirnya mereka dapat mengungkap kata-kata yang menyatakan apa yang mereka nak express kepada orang lain, okay, melalui ucapan tersebut. Okey, jadi macam yang saya katakan tadi, apabila durasi itu dalam 7 minit, jadi dalam 13 minit konten tu dah macam kurang lah. Okey, tak mengapa. Kalau nak fokus pada itu pun boleh juga, tetapi perbanyakkan lagi berkata-kata lah, jangan hanya beberapa saat untuk seorang tu. Kalau boleh tambahkan lagi supaya konten itu dapat ditingkatkan lagi. Apapun akhir sekali, selepas melihat daripada 7 itu, saya dapat katakan alhamdulillah, Hari Apresiasi kita tahun 2021 untuk AKP ini satu permulaan yang bagus bagi saya, dan aktiviti ini sebenarnya harus diteruskan kalau kita serius untuk meningkatkan kita punya kemahiran pengucapan awam. Sebab apabila dia berhenti di situ, dia tidak akan dapat meningkatkan lagi. Dan saya harap ini satu permulaan dan satu proses yang perlu kita lalui untuk menjadikan kita pengungkap yang bagus. Okey, dan kita juga akan muat naik 7 persembahan itu dekat YouTube memang dah ada, dan ulasan ini juga kita akan muat naik. Okay, apabila dimuat naik itu dia menjadi pengalaman kepada kita lah. Bolehlah tengok komen-komen daripada pesi-pesi tadi. Pesi-pesi, saya mewakili pesi-pesi ini, mohon maaf lah kalau ada kata-kata yang tak betul, okey. Sebab ini rakaman, jadi kita mohon maaf awal lah. Okey, kalau tersalah kata tu, kalau terlanjur kata tu mohon maafkan. Kalau yang baik tu ambil lah iktibar, yang tak baik buang ke tepi. Okey, mewakili semua pesi-pesi yang lain tentang pandangan-pandangan yang boleh tuan-puan reflect balik lah daripada apa yang kita katakan. Semoga perjalanan kita untuk menjadikan AKP IPG kita ini menjadi AKP yang berlainan daripada 27 IPG itu menjadi kenyataan, iaitu AKP kita berbeza, different daripada yang lain. Dan apabila kita berjaya menjadi orang yang berbeza daripada orang lain, maka disitulah keunikan AKP IPG kita. Okey, kembali kepada moderator. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Muhaimi selaku Ketua Fasilitator. Jadi kita terus kepada sesi rumusan keseluruhan yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Puan Anis Alisha binti Abdullah, Pengarah PG Kampus Tun Razak. Dipersilakan Puan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Cik Ahmad Shah selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Yang Berusaha Ketua Fasilitator Encik Muhaimi, Ketua Unit LDP Encik Ahmad Shah, Fasilitator Cik Nordin, Cik Mazlan, Cik Bidari, Dr. Ratna, dan juga urus dia, dan AKP yang saya sayangi, sebenarnya enjoy saya pada hari ini. Okey, sebelum saya memulakan rumusan saya ni, saya mohon diberi 20 minit kepada saya sehingga jam 1 . Jadi janji pada saya 20 minit bagi perhatian sepenuhnya kepada pengarah, sebab ada beberapa perkara yang saya nak highlight di sini, ya. Pertama sekalinya saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada penganjur, iaitu unit LDP kita, Ketua Unit KULDP Encik Ahmad Shah bersama timnya. Saya mengucapkan tahniah kepada AKP IPG kita
kerana telah menyahut cabaran pengarah IPG KETA untuk meningkatkan kemahiran dalam pengucapan awam. Ini merupakan cabaran kedua saya. Cabaran pertama saya, kalau semua ingat, ialah tahun lepas di mana saya mencabar penglibatan 100% AKP dalam menghasilkan inovasi. Jadi jelas pada saya lah di sini bahawa AKP IPG Kampus Tun Abdul Razak telah menunjukkan tiga ciri, banyak ciri sebenarnya, tapi tiga ciri yang saya nak fokuskan di sini ialah satu, komitmen yang tinggi untuk kebaikan organisasi, kerjasama. Saya yakin dalam 27 IPG tidak banyaklah, kalau ada lah IPG lain di mana AKP-nya melibatkan diri mereka dalam program-program untuk meningkatkan kompetensi masing-masing. Jadi itu yang pertama, komitmen yang diberi. Terima kasihlah atas kerjasama AKP menyokong program ini, dan saya melihat dari segi penglibatan memang sampai 100% Encik Mak Aisyah, penglibatan dalam persembahan tadi 100%. Tahniah semua dan terima kasih ya. Yang kedua, saya melihat kepada ciri AKP IPG KETA yang saya kagumi di sini ialah berani. Berani melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Walaupun pada awalnya adalah bunyi-bunyi mengatakan kenapa kami perlu buat apa yang pensyarah-pensyarah buat, biarlah kami menjadi AKP dan fokus kepada kerja rutin kami. No, bagi saya pembangunan peningkatan kompetensi itu tidak memilih kepada pensyarah akademik sahaja, tetapi saya dalam IPG roadmap, IPG KETA roadmap saya, teras yang ketiga, dimasuk di sana peningkatan kompetensi bukan saja pensyarah akademik tetapi AKP. Jadi ini merupakan satu program khusus untuk meningkatkan kompetensi dalam dua perkara yang ramai orang yang sukar untuk ramai orang. Dua perkara. Cabaran pertama yang saya beri itu ialah menghasilkan inovasi. Tanyalah pensyarah. Kalau boleh tanya pada ketua fasilitator juga kan, berapa kali pengarah kata libatkan diri dalam inovasi, libatkan diri dalam inovasi. Tetapi setakat ini memanglah 100%. Tapi dari segi kita kena push mereka. So AKP IPG KETA, sebab tu saya salute last year, memang semua melibatkan diri dan semua membuat persembahan membentangkan inovasi. Perkara yang kedua yang ramai orang sukar bagi orang ramai ialah pengucapan awam. Saya pernah share dulu kan bahawa paling manusia takuti adalah kajian yang dibuat di negara-negara barat tu. Perkara yang pertama yang paling ditakuti oleh manusia ialah kematian. Perkara yang kedua ialah pengucapan awam. Ini merupakan data yang dibuat oleh penyelidik-penyelidik di negara barat. Jadi apabila AKP menyatakan bahawa sangat sukar untuk membuat pengucapan awam, ia adalah perkara yang ramai orang takut untuk buat. Mereka walaupun mereka confident dalam interaksi seharian, tapi bila membuat pengucapan awam tak ramai orang yang boleh buat. Jadi saya mengucapkan tahniah kerana kesemua AKP IPG KETA telah memberi sumbangan dalam mempersembahkan pengucapan awam mereka. Ketiga yang saya lihat dari segi ciri-ciri IPG KETA ni, kental, semangat kental AKP. Dia bunyilah pada awalnya macam tak nak buat, tetapi kita akan lihat apabila sampai time untuk presentation semua akan deliver. Itu ialah satu perkara yang saya harap akan berterusanlah, semangat untuk organisasi. I'm sure, saya pasti ada di dalam kalangan yang mengambil bahagian itu untuk diri dia sendiri dia tak nak buat mungkin, tapi bila dia fikirkan organisasi dia, bila dia fikirkan pasukan dia tu, dia kena buat juga. Jadi itu menunjukkan team spirit yang begitu kuat. Dan semua ini mungkin tidak dapat kita laksanakan tanpa
kerja keras daripada tim fasilitator yang diketuai oleh Encik Muhaimi. Perkara-perkara macam ini ya, membuat satu program yang sukar dibuat oleh IPG lain ialah konsistensi itu. Tidak give up. Encik ketua fasilitator tu saya lihat satu dia punya ciri tu, dia apabila saya bagi dia satu tugasan, dia akan buat walau macam mana pun. Dan saya dah melihat 2 kali dah. Tahun lepas sama juga. Saya bagi satu cabaran yang dalam hati saya kata dapat ke? Sekarang baru saya mengaku Encik Muhaimi, tetapi dapat. Cabaran pertama 100% inovasi daripada AKP. Ini cabaran kedua 100% pengucapan daripada AKP. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada tim fasilitator yang telah memberi sokongan kepada AKP untuk memastikan mereka boleh melaksanakan tugasan ini. Dalam kita membuat program, kita mesti faham kenapa kita membuat program ini. Jadi sebagai pengarah IPG Campus Tun Abdul Razak, saya dah jelaskan dan saya nak jelaskan sekali lagi kenapa saya memberi fokus kepada inovasi dan juga pengucapan awam bukan saja untuk staf akademik tetapi untuk AKP. Kejayaan sebuah organisasi itu bergantung kepada 2 perkara yang penting. Banyak kajian yang menyatakan. Satu ialah kualiti warga organisasi itu. Yang kedua ialah budaya kerja organisasi itu. Jadi walaupun sebuah organisasi ada fasiliti, ada kemudahan yang tercanggih di dunia, tetapi kalau kualiti warga dia tak bagus, kalau budaya kerja dia tak sihat, dia tak akan ke mana-mana. Jadi program yang kita laksanakan ini, dia menepati kedua-dua aspek ini, iaitu meningkatkan kualiti warga IPG kita dan meningkatkan budaya kerja IPG kita. Kualiti warga, bagaimana program ini, pengucapan awam ini meningkatkan kualiti warga IPG kita, khususnya AKP, ialah satu, ialah membentuk kreativiti mereka, membawa keluar bakat mereka, meningkatkan keyakinan diri, meningkatkan keberanian mencuba sesuatu yang luar daripada kebiasaan, meningkatkan rasa team spirit tu, semangat berpasukan, meningkatkan, bila kreativiti meningkat, dia akan menjurus juga kepada inovasi. Sebab itu, tugasan yang diberi oleh fasilitator ini sebenarnya dia merangkumi kesemua kemahiran-kemahiran yang kita nak bentuk dalam AKP ini. Yang kedua, budaya. Bagaimana program ini boleh meningkatkan budaya kerja di IPG Campus Tun Abdul Razak. Satu ialah dia membuatkan keadaan happening. Sebuah organisasi itu kena mengadakan aktiviti yang happening. Kita tak boleh mengharapkan excitement itu datang daripada luar, tetapi kita membentuk excitement tu dari dalam diri kita. Cuba lihat you all saya tengok Sivon dengan Kurnia berdekeh-dekeh ketawa di luar sana melihat video-video hasil daripada rakan-rakan dan mereka excited nak tengok apa kumpulan lain buat. Itu yang saya harapkan dalam kita meningkatkan kompetensi itu, kita seronok membuat tu. Sungguh pun pada awalnya rasa takut, rasa malu-malu, apa kumpulan Dayang Senawati, malu-malu tapi mau-mau, is it? Something like that lah yang semalu tu. Jadi dia membentuk budaya yang happening. Kita kena create program yang boleh meningkatkan excitement kita. Dah lah saksi, tak ada dah. Sekarang dulu every year kita looking forward to saksikan. Inilah cara kita buat happening kita punya IPG kita. Kemudian environment inovasi. Environment menggunakan kemahiran berfikir untuk menghasilkan sesuatu yang bukan menjadi kebiasaan. Ketiga, dia mewujudkan budaya tangkas. Apabila warga kreatif, warga berinovasi, organisasi itu sangat tangkas. Berlaku saja perubahan di luar, contohnya pandemik tu, warga boleh terus respon. Bukan memberi reaksi tu negatif. Merungut-rungut mati lah kita tak kena pandemik. Itu reaksi. Yang kita nak ialah respon. Okey, berlakunya pandemik, kita tak dapat buat ni, Macam mana kita nak menyelesaikan masalah ni? Ini adalah budaya
yang saya harapkan dapat dipupuk melalui program-program sebegini. Ya, dan of course pembelajaran seumur hidup. Walaupun berapa umur dah, pembelajaran itu tidak akan berhenti. Itu yang saya harapkan dari program ini. Tidak kira berapa umur kita, kita tidak boleh berhenti belajar. When you stop learning, you stop living. Sebab itu kita lihat contohnya Sivon, saya tanya Sivon macam mana menghasilkan video tu. Saya belajar daripada anak saya Puan, dia kata. So dia belajar macam mana membuat video. Cuba tengok Suzy, dia buat pautun tu. Sehingga Mazlan, Cik Mazlan, pensyarah DG 54 menyatakan pandai buat pautun. So that learning tak semestinya belajar itu kita belajar daripada orang lebih tinggi daripada kita. Learning dia tak ada hierarki tau. Dia tak ada bos tak boleh belajar daripada staff cuma boleh belajar daripada bos. Itu bukan semangat belajar. Kita boleh belajar daripada anak kita. Itu maksudnya ya. Jadi saya mengharap bahawa program ini, aktiviti ini memupuk semangat untuk meningkatkan diri sendiri. Kita mesti keluar daripada zon keselesaan kita. Apabila saya memberi tugasan ini kepada AKP, ramai yang terpaksa keluar daripada zon keselesaan. Sampai saya teringat ada macam anak saya dulu, apabila dia tak nak pergi sekolah, startlah dia sakit perut. Ya, saya berharap tak adalah AKP sebelum masuk kepada bengkel pengucapan awam tu sakit palak lah, sakit apalah, sebab dia bukan perkara yang kita rasa selesa buat. Perubahan itu memang memerlukan kita keluar daripada zon selesa kita. Orang yang pencen pun dia tak boleh berhenti belajar. Saya lihat kepada kakak saya, dia pencen umur dia 58 tahun. Immediately apabila dia pencen, apa yang dia buat? Dia belajar bahasa Arab. Bukan senang nak belajar bahasa Arab. Dia belajar balik mengaji. Sekarang dia punya bahasa Arab is very fasih, Dia dah dua dekat nak 3 tahun dah pencen. Dan lepas tu dia belajar lagi macam mana nak menghasilkan tanaman yang gemuk-gemuk, yang sehat-sehat. Semua ini memerlukan pembacaan, tahu. Ilmu menyuburkan tanaman tu kita kena Google juga. Sebab bila kita buat tanaman malah aja mati. So kita akan Google macam mana nak menyuburkan tanaman. Bukankah itu meningkatkan ilmu? Sebab itu saya mengatakan bahawa jangan berhenti belajar. Peluang untuk belajar itu tiap-tiap hari kita ada peluang untuk belajar. Cuma terpulang kepada diri kita nak ke tak nak. Sebab itu saya tertarik dengan slide Puan Suzy, kumpulan Puan Suzy tadi. Dia kata you can make excuses or you can make changes. It's your choice. Bermakna kita boleh memilih untuk memberi alasan. Akam itu dah tua, siapa belajar di kepala dah si cekap lagi. Ataupun kita boleh kata saya boleh belajar. Tak kira saya nak pencen ke, tak kira tahap pendidikan saya di manakah, saya tetap akan belajar. Itu merupakan choice kita. Saya memilih untuk belajar dan meningkatkan diri saya. Ya, jadi itu adalah kenapa saya buat program ini. Okey, saya bercakap macam kereta api dah ni sebab saya janji 20 minit macam tak boleh jadi. Okey, saya nak bagi izinkan saya untuk meneruskan sebab banyak yang saya nak kongsikan ni dan saya tak banyak peluang untuk jumpa AKP seramai-ramai macam ini. Jadi berilah saya peluang untuk berkongsi sedikit tentang yang saya harap boleh membawa manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak komen dari segi isi dan konten yang dihasilkan oleh kumpulan tadi. Tahniah saya ucapkan kepada kumpulan yang ada storyboard yang jelas. Storyboard yang jelas maksudnya dia ada satu cerita, satu jalan cerita daripada awal hingga hujung tu. Dia bukan macam video variasi. Saya lihat ada 2 kumpulan, I think at least 2 kumpulan yang dia ada storyboard tau. It's the first kumpulan and the second kumpulan. Kumpulan yang pertama yang Semalu dan juga kumpulan yang kedua iaitu yang buat tentang pandemik COVID-19 tu. Untuk menghasilkan storyboard itu memerlukan ahli kumpulan dia banyak lagi berfikir. Kalau nak buat variasi, mungkin dia tak
okeylah banyak berfikir juga buat research macam mana nak buat sajak, macam mana nak buat pantun. Tetapi kumpulan yang menghasilkan storyboard itu menunjukkan bahawa mereka berfikir tahu betul-betul, plan betul-betul. Apa kita nak mula awalnya? Kayak macam ni kita nak mulanya menarik. Macam ni penghujungnya. Fact one itu memerlukan kemahiran. Itu memerlukan kita berfikir. Jadi dan dia memerlukan ahli kumpulan itu berkomunikasi lebih kerap. So itu memberi saya satu bayangan bahawa dua kumpulan ini bermakna mereka banyak discuss dalam kalangan diri mereka sehingga dia boleh menghasilkan storyboard yang begitu kemas saya lihat. Itu satu tentang isi dan konten. Yang kedua ialah kumpulan saya melihat mengupas tajuk yang relevan dan juga bersifat mendidik lah. Especially saya lihat banyak kumpulan yang membuat tentang pandemik COVID-19 bermakna untuk menghasilkan itu you all kena buat bacaan. Ni boleh nak beri fakta yang berdasarkan kepada story viral. Ujung-ujung sesat ajaran. Jadi pengajaran saya di sini ialah apabila kita nak menghasilkan satu konten dan kita nak menyampaikan pada orang, pastikan fakta itu betul. Bermakna memerlu kita membaca, bermakna memerlu kita untuk buat research dan pastikan sumber di mana kita dapat research itu betul. Itu bagi saya satu pengajaran kita juga apabila kita membuat kerja macam tu juga. Prosedur, katalah dah bertahun-tahun bekerja di UKP katakan, menjaga Hermes katakan. Tapi jangan lupa bahawa prosedur itu perlu betul-betul dibaca, perlu diteliti. Prosedur kewangan, prosedur penyelenggaraan, pengurusan pusat sumber. Satu ialah pastikan bahawa setiap kali apa yang kita buat itu, dia itu berdasarkan kepada data yang sahih. Okey. Seterusnya dari segi susunan konten seperti yang saya katakan tadilah yang menghasilkan storyboard itu dia melatih kita sebenarnya berfikir secara sistematik. Apabila kita nak meningkat seorang staff yang kompeten adalah seorang staff yang cara dia fikir itu sangat sistematik. Tok nak pola saya hari Tok, apa yang saya perlu pola? Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Berapa lama saya nak gunakan untuk menyiapkan tugasan 1, tugasan 2. Tengah hari tu saya nak buat apa? Petang tu saya akan membuat refleksi. Betul ke kerja saya pada hari tu? Itu melatih kita berfikir secara sistematik. Sebab itu saya berminat melihat kumpulan yang ada storyboard itu sebab dia melatih berfikir secara sistematik. Ni ada flow-nya kacak je flow-nya. Okay? Kemudian satu dari segi isi dan konten, patuh kepada arahan, patuh kepada arahan tugasan. Arahan tugasan kata 20 minit. Ada yang memberi 22 minit, ada yang memberi 26 minit, ada yang memberi 6 minit. Jadi dalam kerja pun sama juga, patuh pada arahan. Jangan shortcut sana sini apabila membuat kerja. So begitu juga dalam penghasilan video tu tadi, arahan facilitator ialah 20 minit. Tapi ada kumpulan yang dia buat 6 minit, dia ada buat 5 minit sahaja. So pengajaran di sini ialah dalam melaksanakan tugas-tugas profesional kita jangan buat shortcut. Sebab shortcut itu tidak akan menghasilkan satu hasil kerja yang betul-betul berkualiti. Okey, penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa tadi sudah facilitator komen, saya cuma nak tambahkan sikit lagi. Okey, betul lah. Kita nak buat penyampaian kita itu menarik dan kita tahu yang akan mendengar kita ialah rakan-rakan kita di IBG Keita. Dah hari-hari kelakar Sarawak, kelakarlah bahasa Melayu standard. Sebab ini merupakan tugasan. Sebab apa? Kalau katalah nak berhasrat berkongsi konten dalam YouTube, katakanlah tak kisahlah konten apa, kalau kita bercakap bahasa Sarawak saja, audiens kita mungkin yang akan tertarik dengan kita ialah audiens mungkin majoritinya ialah orang-orang Sarawak. Tetapi kalau kita nak konten kita itu didengar dan difahami oleh audiens lebih besar, kita cakap bahasa Melayu.
Bahasa Melayu orang Sabah faham, orang Semenanjung faham, bukan saja orang Sarawak. Dan kalau kita nak audiens lebih besar lagi, kita bercakap bahasa Inggeris. International, platform yang international. Jadi sebab itu saya selalu menekankan mesti fasih dalam dua bahasa ini. Ingat, bagi tahu anak-anak juga, mesti fasih dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sebab kalau fasih cuma dalam bahasa Melayu, tak fasih dalam bahasa Inggeris, nanti tidak dapat cari kerja. Sebab sekarang ialah global. Syarikat-syarikat dia tak kisah. Kita boleh bekerja di Malaysia, tapi bos kita mungkin di US. Bos kita mungkin di Australia. Jadi kalau kita nak anak-anak kita berjaya, menebusi pasaran antarabangsa, make sure mereka boleh bercakap bahasa Inggeris. Itu akan meningkatkan peluang mereka mencari kerja. Dan alangkah cantiknya kalau mak bapak dia pun belajar bahasa Inggeris pada masa yang sama. Jadi menjadi suri teladan yang terbaik untuk anak-anak. Bapak saya umur dah 50 tahun, masih mahu je kelakar bahasa Inggeris. Respect lah Pak. Jadi apa yang kita buat sebenarnya menjadi suri teladan kepada anak-anak kita. Kalau kita hari-hari tergelir-gelir kata orang, tak ada buat hari-hari naga TikTok, anak pun akan hari-hari tengok TikTok, betul tak? Ingat, ibu bapa yang ada anak-anak yang bersekolah tu, janganlah kita orang nunjuk pada anak-anak kita nangga Facebook, nangga TikTok hari-hari. Saya yang dah anak dah umur 29 tahun sihat lah, kalau saya nak main TikTok, anak saya dah kerja. Tetapi kita orang ibu bapa yang ada anak-anak di sekolah, janganlah kita nunjuk kepada anak kita, you spend all your time tangga TikTok, tangga Facebook. Anak-anak akan ikutlah. Janganlah kita madah, bapak boleh nangga TikTok, kita orang belajar. No way. Dia tak macam itu. Kita yang menjadi contoh kepada anak kita. So kalau kita menunjuk contoh kepada anak kita bahawa kita sentiasa ingin meningkatkan ilmu kita, anak-anak kita akan ikut. Si payah kita orang berbuih mulut kelakar. Cara kita hidup akan menjadi contoh kepada anak. Okey, seterusnya ialah kreativiti. Kreativiti saya lihat banyak idea-idea yang baru. Staf IBG kita, AKP memang sangat kreatif. Saya sangat suka melihat ada hikmahnya lah kita buat secara dalam talian Cik Muhaimi, sebab mereka kena belajar macam mana menggunakan digital untuk berinteraksi. Itu hikmahnya pandemik. Munsi sampai ke sini-sini pun kita akan belajar macam ni nak menghasilkan video, kemudian membuat persembahan, masuk dalam Microsoft Team. Dulu Google Meet, sekarang Microsoft Team. Jadi alhamdulillah dalam ancaman yang ada, peluang pun banyak juga. Jadi kita orang kena rebut peluangnya. Janganlah lalu tertinggal. Okey. Again lah, quality tu. Seperti Cik Bidari, I like komen Cik Bidari. Dia kata angle pengambilan video tu, walaupun dah cantik video tu tapi audio tak dengar, message tu takkan sampai. Rugi membuat video cantik-cantik tetapi audio dia tak sampai. So itu bagi saya ialah kualiti kerja. Apabila kita membuat sesuatu, pastikan kualiti. Kita orang mesti rutin mula kerja. Saya belajar rutin tu daripada mak bapak saya. Sebab tu saya kata you all kena rutin juga supaya anak-anak pun rutin. Jadi saya belajar ciri-ciri rutin kata orang Sarawak teliti daripada ibu bapa saya. Sesuatu kerja yang dibuat dengan begitu teliti akan menghasilkan kualiti yang tinggi. Saya percaya tu. Dia merujuk kepada kualiti. Sebab itu saya, ironinya, saya melihat kumpulan Zul, sepatutnya dia ada kepakaran yang tinggi tu. Zul yang menghasilkan video untuk IBG kita, tetapi tidak mencapai ekspektasi saya. Sebab sepatutnya kumpulan itu dia dah ada kemahiran tau, tetapi tidak digunakan kemahiran sepenuhnya. Sebab saya melihat cuma part dia saja yang cantik, part orang lain dan suara tak dengar. Itu menunjukkan kualiti kerja juga dan juga semangat kerja berpasukan. Berbanding dengan katalah grup Suzy itu tadi. Mungkin mereka tak ada kepakaran tetapi kesungguhan untuk memastikan kualiti itu dia nampak kepada tu. Jadi itu mengenai kreativiti dalam kerja-kerja, bagaimana kita menggunakan kreativiti untuk menyelesaikan masalah. Contohnya pusat sumber.
Macam mana nak mengurus SOP pelajar nanti apabila pelajar dah balik. Kemudian penyelia asrama, kena fikir, gunakan kreativiti, gunakan inovasi. Bagaimana nanti kita nak menempatkan pelajar di asrama. Cukup ke tak katil? Kalau tak cukup, macam mana kita nak pastikan? Jadi ini semua memerlukan kreativiti dan inovatif. Tak perlu tunggu pengarah untuk kata macam mana asrama, macam mana kita. Tak perlu pengarah untuk bagi cadangan. Saya amat mengalu-alukan cadangan daripada AKP untuk menyelesaikan masalah di IPG kita. Okey? Itu tentang kreativiti. Dan last kali ialah tentang keyakinan diri. Saya melihat ramai yang mula-mula lah rasa berat sikit lah nak membuat pengucapan awam. Tetapi tahniah kepada semua. Saya melihat dari segi keyakinan diri, saya melihat pada aspek keyakinan diri, saya melihat bahawa usaha yang begitu bersungguh-sungguh untuk melawan rasa takut untuk pengucapan awam tu, sehingga kalau dulu jelas ada dua kategori. Satu ialah kategori orang yang dia secara semula jadi, dia memang pandai, macam Abbas lah katakan, dia memang beri saja mic dia akan bercakap 2 jam, dia tak kisah. Berbandingkan dengan Simon katakan, yang bila diberi mic memang bergigit-gigit. Kalau dulu saya lihat dua kategori ini jelas. Sekarang bila saya lihat video, saya tidak tahu yang mana kategori yang dulu dia penakut, yang mana kategorinya dulunya berani. Sebab dia, saya melihat dari segi standard dia sama. Itu menunjukkan bahawa peningkatan dari segi keyakinan diri untuk membuat pengucapan awam. Dan Cik Muhaimi pun ada menekankan bahawa kalau kita nak sesuatu yang bagus, kita kena berlatih dan berusaha. Untuk menjadi seorang pakar dalam satu bidang memerlukan 10,000 jam kehidupan. 10,000 jam. Barulah Good to Great, I think, kalau tak silap saya buku tu, dia kata kalau nak jadi pakar dalam sesuatu perkara, kita perlu menggunakan 10,000 jam kehidupan kita, barulah kita boleh menjadi seorang pakar. Kalau tak sampai tahap pakar pun, pokoknya ialah kita mesti berusaha, berlatih jika kita nak memperbaiki diri sendiri. Okey, jadi last kali, mungkin satu lagi saya nak komen dari segi pemilihan nama grup tu, berhati-hati walaupun dia unsur humor, tetapi contohnya lah saya bagi kumpulan Sik Kulalek. Hati-hati pilih tu sebab Sik Kulalek dia akan menjadi motor kumpulan itu. Sik Kulalek polah aja, Sik Kulalek polah aja. Jadi sama juga bila kita beri nama anak kan. Dalam Islam kita mengatakan bahawa pilihlah nama anak yang sebaik-baiknya kerana ia menjadi doa kalau orang selalu menyebut nama dia. Kalau nama dia tak elok, membawa makna yang tak elok, dia akan menjadi seolah-olah satu doa. So sebab itu pilih nama betul-betul walaupun unsur humor, tetapi pada masa yang sama saya lebih prefer daripada Sik Kulalek, kami peduli, katakanlah. Okay? TV Cuai juga. Very dangerous pilih nama TV Cuai. Walaupun humor, walaupun untuk tujuan kita berjenaka, tetapi dia juga secara psikologi akan mempengaruhi juga cara kita menghasilkan satu kerja itu. Jadi jangan label diri sendiri, kami tu SPM aja. Selalu menyebut macam tu. Apalah kami tu SPM aja, sibuklah kami orang belajar berinovasi. Tu dah melabel diri sendiri. Sedangkan Allah bagi kita setiap manusia kemampuan yang sama. Cuma kita saja yang perlu bijak menggunakan bakat yang mungkin terpendam dan kita keluarkan. Jadi bagi saya usaha itu tangga kejayaan. Okey, dan super last dah 15 minit lebih ni. Saya melihat ramai yang minat dengan pantun dengan syair di sini. Saya cadangkan kepada KULDP, kalau boleh, why not kita buat pertandingan mini IPG Sarawak. Pantun syair. Why not?
kita nak buat exciting kan, kita nak buat hidup kita exciting. Kalau tak nak yang berat-berat, selepas inovasi kita buatlah pertandingan apa ni, pantun ke, pertandingan syair ke. Kita boleh buat dengan 4 IPG, rakan-rakan kita di IPG di Sarawak. Okey, minta maaf kerana saya terlebih bercakap, tidak mengikut apa ni arahan sendiri, tapi dalam hal ini saya merasakan bahawa saya berharap dia bermanfaat lah apa yang saya beritahu ni. Okey, sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Okay. Terima kasih diucapkan Puan Anis, Ustaz Binti Abdullah selaku pengarah IPG Kampus Tutur Razak. Jadi kita dah penghujung ke program hari ini. Sebelum kita melabuhkan tirai, terlebih dahulu bagi pihak Urustia ingin merakamkan jutaan setinggi-tinggi penghargaan terutamanya kepada Puan Anis Alisha binti Abdullah selaku pengarah kita yang sudi hadir dari pagi sampai tengah hari, Cik Hajah Rosidah pemangku TV, Tuan KUKP, dan juga tak lupa juga kepada Cikgu Muhaimi selaku ketua facilitator yang banyak memberi input. Tak lupa juga kepada rakan-rakan FESI, rakan-rakan pesyarah yang turut hadir dan rakan-rakan pegawai pengurusan bagi memeriahkan Hari Apresiasi AKP IPG KETA tahun 2020. Jadi segala kekurangan daripada pihak Urustia mohon dimaafkan. Jadi jangan lupa makan tengah hari, makanan ada disediakan di Dewan Seri Samarahan. Okey, jadi itu sahaja tahniah diucapkan kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan kita bertemu lagi di tahun hadapan bagi program yang lebih mantap dan dahsyat. Bye-bye semua. Gambar kan? Gambar. Farizul, tolong ambil gambar Zul. Farizul. Jangan lupa isi kehadiran. On mic. Sudah dicabar pengarah tadi kan Zul? Oh Zul. Sudah dicabar pengarah tadi kan? Expectation saya tinggi tu. Kami hanya mampu ketawa aja. Okey, semua buka ni kamera. Ada lagi belum buka on video. Kalau buka semua on video. Semua nampak. Ada lagi kah? Buka. Ini je. Sekejap. Apa datanya? Memang dia macam tu. Dia memang akan berubah-berubah. Oh, kejap. Kami large gallery lo. Salah pula. Large gallery. Right, siapa lagi ni? Alright. Okay, kami pergi full kejap. Full screen. Okay, ready semua? Lupa nyebut nama kita tadi. KUKP. Sorry, minta maaf. Okay, ready semua? Sekejap. Sekejap. Mana snipping tool ni? Okay, ready semua? 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. Sekejap, kami save dulu. Okay, sekali lagi Okay, 1, 2, 3. Alright, dah. Okay. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih semua. Okay, terima kasih. Terima kasih Habua. Sorry, si nyebut adik nama KUKP. Ya Allah.